Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada malam ini? Adakah sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan? Saya harap semua sudah buka kitab masing-masing dan kita akan sambung ya perbincangan kitab kita ini. Takut nanti ada orang pula tanya, Faza guna kitab apa? Sebab semenjak kuliah kita dibuka ni kan, saya banyaklah dapat soalan, kita guna kitab apa? Okey, baik. Kita guna kitab ini, masih lagi ya, kitab Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya. Tapi sebenarnya ya, ini adalah terjemahan bagi yang diletakkan lah, tajuk yang diletakkan bagi kitab ini. Namun, tajuk asalnya ialah Wiqayatul Insan, iaitu kitab yang membincangkan bagaimana kita ini sebagai seorang Muslim boleh mendinding diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Jadi, saya tak ajar ruqyah ya, jangan salah faham. Kerana bukunya nama Ruqyah, ramai orang ingatkan saya memberikan khidmat meruqyah orang yang sakit. Tapi tidak, sebenarnya kita bincangkan tentang hadis-hadis Nabi SAW, kan, ayat Al-Quran, ya, pendapat para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana kita perlu ataupun kita mendinding ya diri kita daripada gangguan, bisikan, godaan jin dan syaitan. Baik, jadi pada malam ini kita masih lagi membincangkan tentang benteng ghaib. Perbincangan benteng ghaib kita pada malam ini akan masuk kepada satu subtopik yang berbeza sedikit. Bukan berbeza sedikit, banyak berbeza lah ya, berbeza daripada topik-topik kita yang lepas. Jika topik-topik kita yang lepas, kita bincangkan tentang menjaga lisan. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan yang menyentuh tentang menjaga, jaga apa ya? Baik, kita lihat di sini. Menjaga perut. Perut kita, okey? Benteng ghaib, menjaga perut. Walaupun ya, pada halaman 460 ya jemaah, walaupun dalam perbincangan ini ya, ada beberapa subtopik lah yang dikemukakan tentang menjaga perut, tapi seboleh mana pada malam ini Ustazah nak sentuh semuanya sekali. Namun terlebih dahulu kita pergi kepada poin kita yang pertama yang membincangkan tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim membenteng diri kita daripada gangguan jin dan syaitan dengan menjaga perut kita. Jaga perut ni bukan sebab makan ya, bukan gitu. Tetapi ialah bagaimana kita menjaga perut kita daripada memasukkan perkara-perkara yang haram ke dalamnya. Sebab itu pada poin kita yang pertama, ya, di halaman 460 menyebutkan begini. Poin yang pertama ialah menjaga perut dari harta riba. Ya, menjaga perut kita daripada harta riba. Perbincangan berkenaan dengan riba ini dikemukakan pertama sekali ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau mengemukakan kepada kita dengan sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar menjauhi 7 perkara. Apakah perkara itu? Kita lihat ya di dalam hadis ini, yang mana hadis tersebut adalah riwayat daripada Abu Hurairah ya. Dalam kitab kita juga ada ya, jangan risau ya. Okey, baik. Takut nanti ada orang carikan mana. Dalam kitab kita ada. Cuma di slide Ustazah ni dalam bahasa Arab sepenuhnya. Tapi dalam kitab kita ada dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Melayu lah. Namun untuk slide Ustazah ni, Ustazah nyatakan semuanya dalam bahasa Arab. Nanti kita akan lihat kepada terjemahannya. Baik, hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an.
daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Qala ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi SAW memerintahkan kita supaya menjauhi 7 perkara yang boleh membinasakan kita. Jadi, ketika para sahabat mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tadi, mereka pun bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, apakah 7 perkara yang Nabi SAW perintahkan supaya kita jauhi itu? Nabi pun menyebutkan, ataupun Nabi menjawab begini. Bila ditanya kepada baginda tentang persoalan itu, Nabi kata apa? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jadi itulah 7 perkara yang Nabi SAW perintahkan kepada kita agar kita jauhi. Boleh faham apa yang baru saya baca tadi? Okey, kita lihat begini, ya. Ada 7 perkara yang Nabi SAW perintahkan kepada kita agar kita jauhi. Apakah ia? Saya senaraikan begini. Pertama, Nabi kata asyirku billah, iaitu syirik kepada Allah. Kedua, as-sihru, perbuatan sihir. Ketiga, Nabi kata apa? Qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Dalam kitab kita silap ya barisnya. Wa qatlun nafsil lati, bukan lata. Ya, wa qatlun nafsil lati, iaitu membunuh nyawa yang diharamkan Allah illa bil haqqi, melainkan dengan kebenaran lah. Kebenaran tu maknanya ada sebab-sebab yang menyebabkan bolehnya membunuh itu. Contohnya dalam peperangan, ada orang yang melakukan jenayah dan sebagainya, ada terdapat dalam hukum Islam lah, yang mana seseorang itu boleh dikenakan dengan hukuman bunuh. Baik, tapi di sini maksud Nabi ialah kita saja-saja bunuh orang lain. So itu tidak dibenarkan. Maka itulah perkara yang membinasakan. Jadi yang keempat, Nabi kata apa di situ? Yang saya warnakan dengan warna merah. Kenapa saya warnakan ia dengan warna merah? Kerana ia adalah bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini yang menyentuh tentang menjaga perut kita dari memakan harta riba. Jadi perkara keempat yang Nabi SAW jelaskan kepada para sahabat yang diminta para sahabat kita ni, umat Nabi SAW, menjauhi perkara itu ialah makan riba. Seterusnya Nabi kata apa? Makan harta anak yatim. Ya, yang keenam ialah orang yang lari dari peperangan. Seterusnya, yang terakhir, nombor 7, Nabi sebutkan di situ ialah menuduh wanita beriman, yang mana wanita itu adalah wanita yang solehah, wanita yang baik-baik, sebagai wanita penzina. Jadi 7 perkara ini Nabi kata apa? Tinggalkan, jauhi. Ya, jauhi. Maaf ya, bukan tinggalkan, jauhi. Kalau dah jauhi, kena tinggalkan lah ya. Okey, jauhi. So, nanti silap malah ni. Maaf ya. 7 perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita agar kita jauhi. Kerana apa? Ketujuh-tujuh perkara itu, ia membawa kebinasaan bagi kehidupan kita. Bagi diri kita, dalam kehidupan kita. Begitu. Okey, jadi antaranya di situ ialah memakan harta riba. Persoalan ataupun maksud riba dan sebagainya ya, saya harap dapat dirujuklah di dalam perbincangan-perbincangan lain ya, kerana perbincangannya begitu panjang dan begitu luas, begitu mendalam. Cuma yang penting sekarang ini kita nak sentuh ialah kita perlu tinggalkan
dosa memakan harta riba ini bagi menjaga perut kita agar tak makan harta-harta yang haram, agar kita tak isi perut kita dengan hal-hal yang haram. Kerana orang yang memakan riba adalah orang yang mana disebut sebagai insan yang mendapat laknat. Sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ada menyebutkan, dan ini sebagai peringatan daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi di sini? Sebenarnya ini adalah daripada Jabir, dan Jabir menceritakan kepada kita. Apa yang diceritakan kepada kita? Dia kata begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi sebutkan, Jabir kata di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya, dan juga saksi-saksi yang terlibat dalam urusan mengambil riba ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini peringatan daripada Nabi SAW agar kita meninggalkan perbuatan riba itu. Kerana apa? Jabir kata Nabi laknat perbuatan tersebut dan juga orang yang melakukan perbuatan itu. Bukan hanya yang makan ni maksud dia ambil duit riba, ya, tetapi yang menulisnya, yang menyaksikannya, juga yang suruh memakan harta riba itu. Dan Nabi SAW ada menceritakan kepada kita dalam hadis yang begitu panjang lebar tentang siksaan yang Allah sediakan bagi pemakan riba. Jika dalam kitab kita di sini, ya, kita dapati di halaman 461, ya, muka surat 461 hinggalah ke perbincangannya yang terakhir itu 464. Ya, ada sampai 1, 2, 3, 4 sampai 4 muka surat menceritakan tentang hadis ini. Tapi sebenarnya hadis yang panjang ini dia ceritakan ataupun Nabi SAW sebutkan tentang pelbagai macam dosa dan juga apakah azabnya. Namun dalam perbincangan kita pada malam ini, Ustazah cuma ingin sentuh tentang dosa makan riba sahaja. Sebab hadisnya begitu panjang, nanti boleh baca sendiri. Ya, tidak menjadi masalah. Dalam hadis ini, cuba lihat di muka surat 462. Di muka surat 462 pada perenggan kita yang kedua di situ. Nabi SAW kata, yang pada masa itu, ya, baginda diajak oleh malaikat untuk berjalan, ya, dalam mimpinya ini, yang mana diperlihatkan kepada baginda azab yang ditimpakan kepada pemakan riba. Sebenarnya adalah dosa-dosa yang lain, ya, azab-azab yang lain yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, yang mana Allah sediakan untuk orang yang melakukan dosa-dosa, ya, seperti berzina, makan riba tadi kan, okey, seperti orang yang mana dia itu mengadu domba dan sebagainya, ada, ya, perbincangan yang disebutkan dalam kitab kita. Tetapi bila kita lihat pada perenggan yang kedua di sini, di halaman 462 kita, di situ menceritakan tentang dosa ataupun azab lah, senang, ya, azab. Yang mana Nabi ceritakan begini, maka kami pun berjalan hingga kami sampai pada sebuah sungai berwarna merah seperti darah. Maknanya Nabi lihat di situ ada sungai. Sungai itu warna merah, yang mana warnanya seperti darah. Di dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Sedangkan di tepi sungai berdiri seorang lelaki yang sudah menunggunya dan telah mengumpulkan batu-batu yang begitu banyak. Jadi apa yang berlaku pada peristiwa itu, okay, ataupun scene yang Nabi SAW diperlihatkan itu tadi? Nabi kata, ketika lelaki yang berada di dalam sungai itu berenang menghampiri orang yang berada di tepi.
Ya, orang yang berada di tepi itu, orang tersebut memasukkan batu ke dalam mulutnya. Lalu orang itu pergi dan berenang lagi. Kemudian dia kembali lagi kepada lelaki itu. Setiap kali dia datang kepada lelaki yang di tepi, yang mana tadi kan Nabi kata ada banyak batu-batu di sekitarnya, orang itu akan masukkan batu ke dalam mulut lelaki yang berenang itu tadi. Dan ia berlaku tanpa henti. Ya, Nabi kata. Dan aku bertanya kepada mereka, iaitu Nabi SAW bertanya kepada para malaikat yang menemani baginda dalam perjalanan itu, siapakah kedua orang ini? Akan tetapi keduanya hanya berkata, berjalanlah, berjalanlah. Bila Nabi SAW tanya kepada mereka, kenapa orang itu dikenakan dengan azab yang begini? Tapi para malaikat kata, jom kita jalan, kita lihat apakah scene yang berikutnya, ataupun apakah yang berlaku seterusnya. Dan kalau kita nak lihat tentang jawapan yang diberikan oleh malaikat tentang apa yang Nabi SAW lihat itu tadi, cuba rujuk di halaman 463 pada perenggan yang ke 7. Ya, pada perenggan yang ke-7, mereka berikan jawapan kepada Nabi SAW. Apa yang mereka jawab? Mereka kata begini, adapun lelaki yang kamu jumpai sedang berenang di dalam sungai dan menelan batu, dia adalah pemakan harta riba. Jadi itu adalah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada pemakan riba. Apa yang Nabi SAW ceritakan itu tadi terdapat juga dalam sebuah hadis yang lain yang mana hanya memfokuskan tentang dosa ini. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini. Nabi kata apa? Kami berjalan sehingga kami sampai kepada sebuah sungai min damin. Nabi kata sungai itu adalah sungai yang mana airnya daripada darah. Terdapat seorang lelaki yang berdiri dan di tengah-tengahnya ada seorang lelaki yang sedang berenang. Sebagaimana situasi yang tadi baru kita baca. Ya, dan Nabi SAW di dalam hadis ini Nabi ceritakan ya sama sebagaimana apa yang baru kita bacakan tadi. Dan di akhir peristiwa itu, ya, Nabi kata begini. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat yang bersama dengan baginda, apakah maksudnya ini? Maka orang yang aku lihat dalam mimpi itu berkata, iaitu malaikat ya, orang yang kamu lihat dalam sungai tadi, yang mana sungai penuh dengan darah itu kan, lalu dia menelan batu, yang diberikan batu ulang alik daripada tengah sungai ke hujung sungai, ke tepi sungai, lalu ditelankan dengan batu kepada dia, back to back bukan itu tak lah, kata pergi dan balik itu tadi kan. Orang ini ialah seorang pemakan riba. Jadi azabnya pedih Allah berikan kepada orang yang memakan riba. Atas dasar itu ya, kita perlu jaga diri kita ini. Jangan kita nak untung, jangan kerana kita nak cepat kaya, jangan kerana kita nak mudah dapat duit, kita makan harta riba. Kerana dalam agama kita, hal itu diharamkan. Ya, hal itu diharamkan. Dan saya nak ringkaskan perbincangan berkenaan dengan menjaga perut ini. Ada banyak dosa-dosa yang disenaraikan oleh pengarang kitab. Di dalam kitab kita ini berkenaan dengan dosa yang berkaitan dengan perut kita itu tadi. Selain daripada dosa memakan riba, ya, kita juga perlu menjaga perut kita daripada dosa-dosa yang lain. Apakah ia? Antaranya di sini ya, makan rasuah, makan harta anak yatim. Tentang makan harta anak yatim itu juga ada disebutkan dalam hadis yang pertama tadi kita tampilkan. Iaitu berkenaan dengan 7 perkara yang Nabi SAW
pesan kepada kita supaya kita jauhi agar kita tidak mendapat kebinasaan. Antaranya ialah Nabi kata apa tadi? Makan harta anak yatim. Begitu juga, ya, perbincangan berkenaan dengan makan harta ataupun makan makanan yang syubhat. Maksud syubhat ini ialah yang kita tak jelas ada apa statusnya. Adakah ia halal ataupun ia haram. Dan terakhir itu ialah memakan makanan yang haram. Itu makanan yang tidak halal. Maka kita kena jaga. Ya, bersihkan perut kita ini daripada perkara-perkara yang haram. Tinggalkan, jauhkan. Kerana apa kita perlu jaga perut kita ini daripada perkara-perkara yang haram? Perkara yang haram adalah perkara yang dicintai dan disukai oleh syaitan. Bila kita tak jaga perut kita, lalu kita masukkan ia, kan, iaitu masukkan perkara-perkara yang haram, makanan yang haram, harta yang haram ke dalam perut kita, ia menjadi darah daging kita. Dan kita tumbuh membesar dengan harta yang haram itu dalam badan kita. Maka di situ, ya, mudah syaitan dekat dengan kita. Jadi sekarang kita nak benteng ni diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Maka antara caranya ialah jaga perut kita ini agar kita tak masukkan, ya, perkara benda-benda yang haram dan kita masukkan ia dengan hal-hal yang halal. Itulah yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim. Dan gaya hidup kita sebagai seorang Muslim adalah gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sentiasa dekat kepada hal-hal yang halal. Tidak sesekali kita ni sebagai seorang Muslim meletakkan hal-hal yang haram dalam diri kita. Sebab itu perlu kita benteng, ya, antaranya ialah perut kita. Jadi, itu sahaja sebenarnya perbincangan kita pada malam ini. Dan tadi telah pun saya sentuh, maksudnya saya sebutkan satu persatu, ya, berkenaan dengan perkara-perkara lain yang perlu kita jaga. Dalam kitab kita ini, ya, jemaah, ada pelbagai hadis, ada pelbagai ayat Al-Quran, ya, yang dibawa bersama setiap subtopik berkenaan dengan menjaga perut, dari makan rasuah, makan harta anak yatim, makan harta yang syubhat, makan makanan yang haram. Ada dalil-dalilnya yang disebutkan di sini. Dan saya harap dapatlah, ya, nanti dirujuk. Okey, satu persatu, kerana perbincangannya mudah, ya, tidak sukar. Jadi mudah-mudahan, ya, dapat membantu kita, memberikan peringatan kepada kita bila kita luangkan masa untuk baca satu persatu tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tinggalkan, ya, iaitu perkara-perkara haram yang berkaitan dengan perut itu tadi. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf saya tersilap tekan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan pada satu lagi topik yang baru, topik yang selain daripada topik menjaga perut inilah, ya, sebagai antara cara untuk kita membenteng diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. So, tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.